Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tengok tajuk adab, iaitu adab terhadap alam sekitar untuk tahun 5 Bukhari dan Muslim, kelas Ustaz Muhammad dan Ustazah Aida. Okey, seperti yang kita maklum, kita diamanahkan untuk menjaga dan memelihara sungai dan alam sekitar. Sebab apa? Sebab segalanya di alam ini merupakan ciptaan Allah yang wajib kita pelihara. Okay, persekitaran yang bersih dan tidak tercemar akan menjamin kehidupan yang sihat dan sejahtera. Sekarang kita lihat pula hukum menjaga sungai dan alam sekitar. Hukumnya ialah wajib kepada setiap individu kerana menjaga kebersihan adalah tanggungjawab kita bersama. Sesuai dengan hadis Nabi, iaitu an-nazafatu minal iman, maksudnya kebersihan ialah sebahagian daripada iman. Kita tengok pula cara untuk menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. Yang pertama ialah buang sampah ke dalam tong sampah. Kita dapat lihat di tempat-tempat awam terutamanya ada banyak tong sampah yang telah disediakan. Jadi jangan buang sampah di merata-rata tempat. Yang kedua pula, elakkan pembakaran terbuka. Contohnya dekat tempat pelupusan sampah, kawasan bertanah gambut, kawasan-kawasan tanah lapang yang lain. Terutamanya pada musim cuaca panas dan kering. Sebab apa? Sebab kemungkinan kebakaran yang lebih besar mudah berlaku dan apinya mudah merebak. Ini akan menyebabkan kemusnahan dan kemerosotan kualiti udara. Okay, yang ketiga pula, tidak buang sampah ke dalam sungai dan tempat awam. Okay, sungai bukan tempat untuk buang sampah. Tempat awam pun bukan tempat untuk membuang sampah. Okay, tong sampah dah disediakan, jadi gunakan. Okay, kalau tidak, akibat yang buruk akan berlaku kepada penduduk setempat. Okay, kemudian nanti kita akan tengok apa akibatnya kalau kita tak jaga kebersihan sungai dan alam sekitar ni. Okay, kemudian tebang atau tebas semak di persekitaran tempat tinggal. Okey, ini untuk mengelakkan kacau ganggu penglihatan ataupun jadi tempat pembiakan serangga bawa penyakit ataupun haiwan berbisa. Kalau semua ni berlaku, ia akan menjejaskan keselamatan penduduk. Okey, yang kelima, pastikan longkang tidak tersumbat. Okey, kalau longkang tersumbat, ia akan jejaskan pengaliran air dan bawa masalah di kemudian hari nanti. Yang keenam, elak buang sisa cecair beracun ke dalam sungai. Kenapa? Sebab sisa cecair beracun ni bahaya bagi penduduk yang menggunakan sungai sebagai punca air utama untuk kehidupan. Contohnya macam memasak, minum, mandi dan sebagainya. Dan dengan pembuangan sisa cecair beracun ni juga, kehidupan air akan mati. Okey? Okey, kemudian melaporkan penerokaan haram kepada pihak berkuasa. Okey, kita ada Jabatan Perhutanan, Pejabat Tanah, Polis dan NGO yang terima aduan tentang penerokaan haram. Okey, jadi kita kena laporkan jika berlaku penerokaan haram kepada pihak berkuasa. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah tindakan tegas terhadap penerokaan dan pembalakan haram. Okay, antara tindakan tegas yang boleh diambil terhadap penerokaan dan pembalakan haram ni ialah denda maksima, penjara, penarikan semula lesen perniagaan dan lain-lain. Okay, itu adalah antara cara untuk menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. Sekarang kita lihat pula kegunaan sungai. Ada 5 di sini. Yang pertama ialah perhubungan.
Sungai pernah menjadi jalan perhubungan utama untuk menghubungkan satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. Kaedahnya adalah dengan menggunakan sampan, rakit ataupun bot. Sekarang ni masih ada, walaupun tak banyak, terutamanya di kawasan yang sukar dicapai melalui jalan darat. Contohnya di Sarawak, Sungai Rajang dapat dimudiki sehingga ke Kapit di pedalaman Sarawak. Yang kedua ialah tenaga elektrik. Sungai merupakan sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Penjanaan kuasa hidroelektrik ni dapat dijana dengan membina empangan. Pembinaannya kerana terdapat sungai yang beraliran deras. Contohnya empangan Kenering dan Temenggur di Perak. Yang ketiga ialah perindustrian. Antara pengguna industri utama ialah empangan hidroelektrik dan loji tenaga termoelektrik. Yang dua ni menggunakan air untuk penyejukan. Selain daripada tu, kilang biji dan minyak menggunakan air untuk proses kimia dan kemudian kilang pembuatan menggunakan air sebagai bahan pelarut. Pertanian pula banyak menggunakan air untuk pengairan, penanaman dan lain-lain. Untuk penternakan pula, sumber minuman haiwan ternakan dan juga sesuai untuk lokasi penternakan ikan air tawar ataupun udang galah. Kemudian akhir sekali, sumber air. Dalam subjek ibadah kita dah belajar, air sungai ialah salah satu daripada 7 jenis air mutlak. Sungai juga adalah sumber air yang penting untuk pelbagai kegunaan harian. Seperti yang dah kita bincangkan tadi, ada yang gunakan sebagai minuman, sebagai sumber air untuk mandi, memasak dan lain-lain lagi. Kita lihat pula kegunaan alam sekitar. Ada 5 yang diberikan di sini. Yang pertama ialah sumber rezeki. Termasuklah tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang menjadi punca rezeki kepada kita. Sekeliling kita ni banyak tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan makanan atau ulam-ulaman. Tak kurang juga sebagai herba dan ubat-ubatan. Macam tu juga dengan haiwan sebagai sumber makanan kepada manusia. Yang kedua ialah pembangunan terancang. Apa dia pembangunan terancang ni? Kita boleh kata perancangan bandar, iaitu proses politik dan teknikal berkaitan kawalan penggunaan tanah dan reka bentuk persekitaran bandar bagi memandu dan memastikan pembangunan terancang, penempatan dan masyarakat. Jadi dia kena sesuatu pembangunan tu, dia kena seimbang dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain. Kesannya ialah taraf hidup penduduk semakin meningkat dan kehidupan akan menjadi lebih selesa. Yang ketiga ialah menghasilkan udara yang bersih. Udara yang bersih ni adalah udara yang bebas dari pencemaran yang boleh menjamin kesihatan kita. Kesannya menyihatkan saluran pernafasan, taraf hidup, taraf kesihatan kita semakin meningkat dan juga boleh memperbaiki emosi seseorang. Yang keempat pula ialah tarikan pelancong. Banyak tempat menarik dekat negara kita ni. Bila kebersihan dijaga, ramai yang tertarik untuk berkunjung ke satu-satu tempat. Kotoran dengan sampah hanya akan mencemarkan pemandangan dan boleh menurunkan tahap kebersihan satu tempat tu. Jadi orang tak tertarik nak pergi dekat tempat tu. Yang terakhir sekali ialah pertanian. Pertanian adalah sumber makanan dan sumber pendapatan utama sesuatu negara juga. Dan alam sekitar yang bersih akan menjamin kemajuan pertanian di kawasan itu. Apa faedah menjaga alam sekitar?
Yang pertama sekali, ia dapat menjamin kesihatan yang baik. Bila keadaan alam sekitar bersih, kesihatan kita akan lebih terjamin. Kemudian menjadi tarikan pelancong. Dengan tak adanya sampah sarap, rata-rata kebersihan yang terjaga, pelancong akan datang ke sesuatu tempat, akan tertarik untuk datang melancong. Yang ketiga, ekosistem terpelihara. Ekosistem ni apa? Ekosistem ialah hubung kait hidupan dalam alam semula jadi. Setiap komponen dalam ekosistem ni ada peranan masing-masing. Jadi kalau satu komponen terganggu, maka akan rosak kitaran ekosistem tersebut. Ekosistem yang terpelihara dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menyediakan kawasan legar yang cukup untuk hidupan. Yang seterusnya, hasil bumi menjadi subur. Tanpa pencemaran, dengan sumber-sumber yang ada yang dapat digunakan sepenuhnya, hasil bumi akan menjadi subur dan dapat menampung keperluan penduduk. Kemudian kebersihan terjaga. Tak ada lagi sampah sarap yang bertaburan. Semuanya dibuang di satu tempat yang khusus. Ekonomi berkembang. Dengan hasil bumi yang subur tadi, ataupun tempat yang menjadi tarikan pelancong tadi, ekonomi penduduk setempat akan mudah berkembang. Apa pula akibat jika kita tidak menjaga sungai? Kita lihat di sini, yang pertama ialah pencemaran air akan berlaku. Yang kedua, ia akan menjejaskan punca rezeki penduduk setempat. Yang ketiga, penyakit mudah merebak, terutamanya penyakit bawaan air. Contohnya taun iaitu kolera ataupun typhoid, iaitu demam kepialu. Penyakit ni akan menyebabkan cirit berit ataupun muntah atau demam atau sakit perut. Penyakit ni mudah berjangkit dan sangat berbahaya. Kemudian, kurang sumber air bersih. Sumber air bersih untuk apa? Untuk keperluan harian seperti mandi, minum, makan, masak dan lain-lain lagi. Yang akhir sekali, merosakkan habitat semula jadi. Sungai adalah habitat semula jadi untuk pelbagai hidupan, contohnya ikan, udang dan lain-lain. Akhir sekali, kita lihat pula akibat tidak menjaga alam sekitar. Apa akan berlaku jika kita tidak menjaga alam sekitar? Pertama sekali, kemusnahan sumber alam. Yang kedua, hidup yang tidak selesa. Yang ketiga, pencemaran udara. Yang keempat, penyakit mudah berjangkit. Dan yang kelima, hidupan akan pupus. Kesimpulannya di sini, kita kena jaga alam sekitar kita dengan baik. Kita kena jaga sungai kita dengan baik untuk menjamin hidup yang lebih selesa pada masa hadapan. Itu sahaja untuk kali ini. Selamat mula kaji untuk awak semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.